Alhamdulillah, terima kasih kepada Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Deputua. Sebelum saya memulakan ucapan pengulungan ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Kewangan kerana telah memperuntukkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB sebanyak 10.2 bilion bagi tahun 2021. Terdapat peningkatan 4.41% iaitu RM431 juta jika dibandingkan pada tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 6.65 bilion adalah peruntukan pembangunan dan 3.53 bilion bagi peruntukan mengurus. Untuk makluman ahli yang berhormat Senator juga, KPLB merupakan kementerian ketiga yang mendapat peruntukan DE tertinggi dalam belanjawan 2021. Semasa perperasan peringkat dasar belanjawan 2021 yang telah berlangsung mulai 16 hingga 21 Disember 2020, seramai 7 orang ahli yang berhormat Senator telah sudi berbahas dan mengajukan beberapa pertanyaan, isu, cadangan maupun pandangan kepada KPLB. Terima kasih diucapkan kepada ahli yang berhormat Senator terlibat. Oleh itu, izinkan saya menjawab semua pertanyaan isu, cadangan ataupun pandangan yang telah disuarakan oleh ahli yang berhormat semasa sesi perbahasan tersebut. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator Datuk Issa bin Abdul Hamid telah membangkitkan beberapa isu mengenai kebajikan dan kesejahteraan masyarakat orang asli. Isu yang pertama adalah senarai projek jalan di kawasan orang asli sepanjang 2021. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, projek jalan yang akan dilaksanakan di perkampungan orang asli pada tahun 2021 adalah sebanyak 27 projek dengan peruntukan sebanyak 20 juta dan jumlah kos keseluruhan projek ini adalah bernilai 250 juta dari tahun 2017 hingga 2023. Perincian maklumat ada bersama saya. Seterusnya Yang Berhormat Senator Datuk Issa Abdul Hamid membangkitkan status projek jalan Pos Kemar ke Pos Bawong yang melalui Pos Piah dan Pos Poi. Untuk makluman Yang Berhormat, peruntukan bagi maintenance jalan sepanjang 60 km ini telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan dan pelaksanaannya akan bermula pada tahun 2021. Bagi projek pembenahan jalan RPS Kuala Betis, Pos Hau, Pos Bala, Pos Belatim, Pos Bihai, RPS Kuala Betis, Gua Musang Kelantan sepanjang 122.3 km ianya adalah di bawah kendalian JKR Malaysia. Pada masa ini, pihak JKR sedang menyediakan reka bentuk dan projek dijangka ditender bulan Mac 2021. Untuk makluman Yang Berhormat Senator Datuk Issa bin Abdul Hamid, juga pada masa ini pemantauan kerosakan jalan di luar bandar dilaksanakan melalui Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian dan Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Jabatan. Kementerian ini akan meneliti untuk mempertimbangkan penubuhan jawatan kuasa khusus berdasarkan kesesuaian dengan pelibatan sebagai pihak seperti Jabatan Hutan, Pejabat Daerah, Pejabat Tanah dan JKR. Tan Sri Yang di-Pertua, mengenai penyediaan perumahan rakyat termiskin PPRT untuk masyarakat orang asli, seperti mana yang disentuhkan oleh Yang Berhormat Senator Issa, usaha menyediakan rumah kediaman yang selesa dengan kemudahan infrastruktur lengkap merupakan antara fokus dan komitmen JAKWA untuk meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup masyarakat orang asli. Bantuan perumahan di perkampungan orang asli dilaksanakan melalui PPRT yang melibatkan bantuan binaan baru rumah, baik pulih rumah yang sedia ada. Rumah yang dibina turut dilengkapi dengan kemudahan asas iaitu bekalan elektrik dan bekalan air. JAKWA juga sedang meneliti cadangan untuk menjadikan reka bentuk khusus bagi rumah orang asli menggunakan bahan dari sumber tempatan dengan kerjasama Lembaga Arkitek Malaysia. Sekiranya cadangan ini dapat direalisasikan, dia dijangka dapat mengurangkan kos pembinaan sekaligus membolehkan lebih banyak rumah dibina bagi mempercepatkan penyediaan rumah kepada penduduk yang memerlukan. Tan Sri Yang-di-Pertua menyentuh isu berkenaan pusat transformasi orang asli, Putra Asli, Kuala Terengganu seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Issa
Datuk Issa, untuk makluman yang berhormat, Senator, Mesyuarat Pengurusan Jaguar bilangan 8/2021 telah membuat keputusan supaya putera asli ini menempatkan pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Pihak Jaguar telah mengadakan perbincangan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu bagi memaklumkan untuk memasukkan pelajar-pelajar orang asli ke sekolah terbaik sekitar negeri Terengganu, khususnya daerah Kuala Nerus. Namun begitu, ia bergantung kajian dan pencapaian semasa pelajar. Anggaran kemasukan ke putera asli apabila ia siap sepenuhnya dijangka adalah seramai 100 orang. Manakala bagi jumlah keseluruhan kemasukan pelajar orang asli ke Pusat Pengajian Tinggi tahun 2020 adalah seramai 195 orang pelajar. Untuk makluman yang berhormat Senator Datuk Issa, Jaguar juga sedang memperincikan cadangan untuk menaikkan wang saku pelajar orang asli dan telah mengadakan bengkel garis panduan ataupun SOP berkenaan wang saku pelajar pada 4 hingga 6 hari bulan Disember 2020 bagi mempertimbangkan kos wang saku pelajar dari RM2 ke RM5. Selanjutnya, Jaguar dalam proses mengangkat nota Jemaah Menteri ke KPLB dalam tempoh terdekat bagi pertimbangan Jemaah Menteri. Pihak Jaguar amat berterima kasih di atas keperhatianan dan cadangan yang berhormat tersebut. Namun begitu bergantung kepada kelulusan kadar oleh pihak Kementerian Kewangan dan juga kengkangan kewangan semasa kerajaan. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang berhormat Senator Issa juga telah membangkitkan isu keciciran data masyarakat orang asli dalam sistem e-Kasih dan sistem pengurusan maklumat orang asli. Untuk makluman yang berhormat Senator, Jaguar telah menggunakan pengkalan data secara digital yang dinamakan sistem e-Damak yang telah dibina pada tahun 1999. Sistem ini bertujuan mengumpul dan menganalisis laporan seperti demografi, profil masyarakat orang asli, dan pada tahun 2005, sistem e-Damak ini telah ditambah baik bagi mengatasi isu tidak mesra pengguna, tidak dinamik dan data bertindih. Selain sistem e-Damak juga telah ditambah baikkan daripada sebuah sistem stand-alone dan web-based serta ditambah model penerimaan bantuan. Pada tahun 2016, Jaguar telah membangunkan SPMOA ini yang dinamakan iDamak bagi menggantikan sistem e-Damak. Sistem ini adalah lebih komprehensif, bersepadu dan menepati keperluan pengguna serta menghubungkan semua data di peringkat ibu pejabat, negeri dan daerah. Sehingga kini sistem iDamak telah berjaya merekodkan 198,015 orang asli di seluruh negara. Untuk makluman yang berhormat Senator, kedua-dua sistem ini, iDamak dan e-Kasih, mempunyai objektif dan keperluan berbeza, di mana sistem iDamak adalah sebuah sistem yang merekodkan semua data-data yang diperlukan termasuk profil ketua isi rumah, di demografi, pendidikan, infrastruktur, pertanian dan lain lagi. Manakala sistem e-Kasih pula merupakan sistem pengalian data bersepadu isi rumah miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan di bawah pengawasan oleh ICU JPN. Sistem e-Kasih ini juga dijadikan rujukan oleh kementerian, agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program pembasmian kemiskinan. Sistem iDamak merupakan pembekal data ketua isi rumah miskin dan miskin tegar untuk dimasukkan ke dalam sistem e-Kasih. Jaguar dari semasa ke semasa akan mengintegrasikan data-data ketua isi rumah miskin ke dalam sistem e-Kasih, termasuk mengadakan sesi perbincangan dan libat urus bagi menyelaraskan perkara ini. Berkenaan isu kerja-kerja mengukur tanah, sempadan bagi 21 buah perkampungan orang asli yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Widya Murty anak lelaki Punyosami, tidak ada, boleh saya langkau. Yang Berhormat Tan Sri. Untuk makluman kita dah ada peruntukan. Berkenaan tempoh Yang Berhormat Senator Tuan Adnan anak lelaki Etok telah mengutarakan dua isu mengenai KPLB. Yang pertama adalah berkaitan dengan kerosakan jalan
di antara Kampung Terbuk dan Kampung Kok Seraya, Tumpat, Kelantan. Untuk makluman yang berhormat, pihak kementerian mengambil maklum berkenaan keperluan menaik taraf jalan di antara Kampung Terbuk dan Kampung Kok Seraya yang menjadi laluan utama kepada penduduk kampung pada ketika ini. Sehubungan dengan itu, dimohon yang berhormat untuk mengemukakan keperluan tersebut kepada Kerajaan Negeri sebagai senarai keutamaan dan pihak Kementerian Kerja Raya menjalankan siasatan tapak dan semakkan kos sebelum dikemukakan pihak APU JPN untuk dilaksanakan dalam rolling plan yang kedua rancangan Malaysia yang ke-12. Isu kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Adnan adalah berkaitan pembiayaan pelajar untuk masyarakat keturunan Siang. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, pada tahun 2013, Majlis MARA telah meluluskan kemudahan pinjaman pelajaran MARA kepada masyarakat Siang tertaluk kepada syarat dan peraturan semasa. MARA juga telah dalam tindakan menambah baik dasar berkaitan pemberian kemudahan MARA kepada masyarakat Siam. Tan Sri Betul, Yang Berhormat Senator Tuan Adrian Bani Lasimbang telah mencadangkan supaya KPLB membuat kajian menggunakan sistem alternatif khasnya tentang sistem mini grid untuk bekalan elektrik di kawasan luar bandar. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, terdapat dua kaedah pembekalan di bawah program bekalan elektrik luar bandar, BELB, iaitu melalui sambungan talian grid dan melalui kaedah alternatif yang merangkumi sistem solar, sistem hybrid dan mikro hydro. Bagi pelaksanaan sistem solar hybrid dan mikro hydro, memandangkan kapasiti pembekalan adalah besar, selepas projek siap dibina, ia akan diserahkan kepada pihak berkuasa elektrik negeri untuk dioperasi dan disenggara. Kutipan bil akan dibuat oleh pihak berkuasa elektrik negeri, manakala bagi sistem solar dengan kapasiti pembekalan sebanyak 3 kilowatt sehari, sistem tersebut akan diserahkan kepada pihak komuniti, dioperasikan dan disenggara dengan bantuan pihak kerajaan negeri. Hakikatnya, kos penjanaan dan kos penyelenggaraan bagi sistem alternatif adalah lebih tinggi daripada talian grid. Sehubungan itu, kementerian sedang dalam proses untuk menjalankan kajian seluruh berhubung kaedah pembekalan sistem alternatif ini dengan mengkaji sistem sedia ada yang telah dilaksanakan dan mencari kaedah terbaik bagi melaksanakan akan datang. Dalam masa yang sama, KPIB juga sentiasa menjemput pihak berkaitan untuk mengadakan perkongsian mengenai sistem teknologi pembekalan tenaga alternatif untuk ditimbangkan bagi pelaksanaan di kawasan pedalaman termasuk kawasan orang asli di Semenanjung Malaysia. Tan Sri Betul, Yang Berhormat Senator Dr. Yaakob bin Sapari. Terima kasih. Telah menyentuh isu berkaitan dengan penamaan semula kelapa sawit dan getah bagi peserta FEKRA serta cadangan untuk menggantikan tanaman getah dengan tanaman lain yang lebih ekonomi dan menguntungkan peserta. Bagi memaju dan membangunkan tanah milik peserta kumpulan SASA, pembangunan yang akan dibawa oleh FEKRA Berhad adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu di bawah kanun tanah negeri masing-masing. Oleh itu, persetujuan peserta ataupun kumpulan SASA perlu diperolehi terlebih dahulu untuk sebarang aktiviti pembangunan sama ada aspek peradangan atau selainnya. Berkenaan cadangan penukaran tanaman daripada getah kepada tanaman lain, pengurusan FEKRA Berhad sedang mengkaji alternatif tanaman selain getah yang kini didapati pembangunannya semula tidak dapat memberi pulangan yang baik. Untuk peserta, FEKRA yang sedang meneliti tanaman-tanaman alternatif yang menguntungkan. Untuk makluman Yang Berhormat Senator juga, FEKRA Berhad telah memperlahankan aktiviti tanam semula getah kepada getah akibat ketidakstabilan harga komoditi tersebut. Tanam semula kini telah menjurus ke arah penanaman sawit. Sehubung dengan itu, penukaran tanaman selain daripada tanaman getah dan sawit adalah cadangkan dilaksanakan di tanah kerajaan negeri atau tanah milik FEKRA Berhad bagi mengurangkan risiko yang melibatkan peserta FEKRA Berhad. Penukaran tanaman ini juga diharap dilaksana dengan bantuan dari pihak kerajaan dan dalam skala kecil yang terlebih dahulu. Sikit lagi, Tan Sri Betul. Peruntukan KPLB sebanyak RM10.2 bilion adalah bertujuan bagi pelaksanaan program
pembangunan sosio-ekonomi dan infrastruktur asas luar bandar yang dirancang sepanjang tahun 2021. KPLB yakin peruntukan ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Komitmen dan iktizam KPLB adalah untuk memastikan masyarakat luar bandar dapat menikmati hidup yang lebih sejahtera selaras dengan hasrat pembangunan luar bandar dan wawasan kemakmuran bersama. Bagi pertanyaan-pertanyaan ahli yang berhormat Senator yang tidak sempat dijawab pada sesi kali ini, ia akan dijawab secara bertulis. Jadi saya mengakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat Senator yang telah membahaskan isu-isu KPLB, dan saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Tan Sri Dan Ketua yang telah mengizinkan saya berbahas untuk memastikan bahawa kelancaran perjalanan persidangan ini dengan lancarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah kepada Saudara Timbalan Menteri bagi Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang dapat menyelesaikan jawapan serta bahasanya dalam tempoh yang disediakan. Terima kasih.